اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد تاج الرسل لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
شفاعته لحول من الأحوال تحمي محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرق حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال تحمي محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال تحمي محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وذرياته. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang izinkan kita untuk bersama lagi kita dengan kitab Ijazah Amalan dan Doa Pilihan ini. Insya-Allah kita hari ini berada pada doa yang kedua, iaitu doa agar dilembutkan hati pasangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin qalbaha kama layyanta li Dawud al-hadid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, lembutkanlah hatinya seperti mana Engkau lembutkan bagi Daud, seperti mana Engkau lembutkan bagi Nabi Allah Daud itu besi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa ni lah doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa untuk suami melembutkan isteri, untuk melembutkan hati isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hidup kita ini berpasang-pasangan. Setiap orang itu sudah ditentukan jodoh dalam kehidupan dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang lelaki pula statusnya ialah pemimpin kepada orang perempuan. Seperti mana yang Allah sebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ialah pemimpin kepada orang perempuan. Dalam sebuah rumah tangga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
pengemudi kepada sesebuah rumah tangga ialah seorang suami. Jangan duk tukar pula. Pengemudi rumah tangga ialah seorang isteri. Jadi fitrah Allah SWT, Tuhan buat pemimpin kepada sebuah keluarga itu ialah suami dia. Kalau berlaku sebaliknya, maka tujuan rumah tangga itu sudah pun rosak. Rumah tangga ni yang kena memimpinnya ialah orang lelaki-lelaki. Suami makna dia. Orang perempuan tak boleh menjadi pemimpin kepada rumah tangga. Belakang dengar tak? Orang perempuan tak boleh menjadi pemimpin dalam sesebuah rumah tangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kelulusan dia tinggi, dia keluar universiti, suami dia kadang-kadang ni berjodoh tak tentu. Kadang-kadang suami dia sakit SPM je, ataupun bawah daripada tu lagi. Sekalipun kelulusan suami itu rendah dibanding isteri, tetap pemimpinnya ialah suami juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi itulah, kadang-kadang bila mana seorang isteri ada kelebihan daripada seorang suami, maka susah dia nak meletakkan si suami dia menjadi pemimpin pada dia. Sekalipun dia boleh kata, sekalipun dia boleh sebut kata suami dia ialah pemimpin dia, ataupun kita sebut keluarga, dalam keluarga kita tu suami ialah kepala rumah tangga. Apa Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina. Jangan rapat dengan tu, dengan duaya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi dalam praktikal kehidupan sehari-hari, dia nak lebih daripada suami. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, seeloknya yang diperhatikan ialah kufu. Mana sekufu, mana sama padan. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, keturunan yang baik dan terbaik ialah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia syarifah, maka yang sesuai kepadanya ialah Sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab sama-sama keturunan Rasulullah. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kalau keturunan tu orang tak ambil kisah sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin yang orang ambil kisah sangat ialah pada berharta ataupun tidak. Si isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bos di pejabat. Si suami, bila bos di pejabat, tentulah pendapatannya lebih daripada si suaminya yang tak bos di pejabat. Bagi contoh, bila dia lebih banyak duit daripada suami dia, maka tentu dia nak rasa lebih daripada suami dia. Okey. Dalam isu yang pertama tadi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufu'nya ialah keturunan Nabi juga. Tetapi di sana ada satu kaedah berkenaan dengan orang yang berilmu. Orang berilmu ni ialah orang yang berilmu pengetahuan agama. Orang yang berilmu pengetahuan agama itu kufu dengan siapa saja dalam kitab fiqh. Sebab tu mengaji ni sampai kena ada ilmu. Bila mana kita berilmu, kita kufu dengan siapa saja, sekalipun dengan syarifah sekalipun.
Itu kelebihan orang berilmu. Sebab orang berilmu ni Allah mengangkat kedudukan dia tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu itu berdarjat-darjat. Sebab itu bila mana orang mai rumah kita, minang anak kita, kita tanya, mengaji mana? Mesti soalan yang ditanya oleh mak kita ialah mengaji mana? Jawapan dia, saya dulu mengaji pondok. Oh, pondok no. Dia mula pondok no tu makna dia tak mahu terima lah tu. Oh, pondok no. Anak kami ni masak nasi tak pandai lagi. Orang tua lah bagi jawapan tu. Tak pandai lagi tu tak mau lah tu. Sebenarnya orang berilmu kufu dengan siapa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, bila orang masuk anak kita, kalau orang tu ada agama jangan tolak. Nabi sebutlah hadisnya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Nabi kata, kalau datang kepada kamu meminang anak kamu, orang yang kamu redha tengok agamanya, orang yang kamu redha tengok akhlaknya, fazawwijuhu, kawinkanlah, kata Rasulullah. Fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Tapi kalau kamu tak buat, kamu tunggu, akan berlaku di atas muka bumi takun fitnatun fil ardi, akan berlaku di atas muka bumi fitnah, dan akan berlaku kerosakan yang besar. Bila masyarakat Islam dia tak ambil kira orang yang nak kahwin anak dia orang beragama dan akhlak mulia, tapi dikira hal lain, tentu bermula kerosakan masyarakat. Hari ini kadar perkahwinan sangat tinggi. Banyaklah orang kahwin maknanya. Bila mai musim cuti, maka kita pun terima surat jemputan untuk menghadiri majlis perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita sedar ataupun tidak, peratus penceraian lagi tinggi. Kahwin sikit punya hebat, majlis begitu gilang gemilang, tapi sayang 4-5 bulan bercerai. Ni situasi masyarakat Malaysia. Kahwin banyak, cerai lagi banyak. Sebab satu, masyarakat ni rosak dah. Bila mai minang anak dia, dia tanya, kerja apa? Betul ya? Anak dia pun, bila habaq tanya kerja apa, jadi bila orang ni, bila nak minang, dia merisik dulu. Kita nak merisik. Merisik dulu. Maklum Timur ni pun, jadi orang tengah, pergi merisik dulu anak dara tu ada orang ataupun tak. Tanya-tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita ni nak, saya ni wakil nak tanya lah. Ni Fatimah itulah, Angah itulah, ada orang lagi. Ada orang tanya ke? Ada. Kira-kira tu masalah Sayyidina Muhammad. Siapa tanya tu? Tu kawan kita tu hak duk di nu berbelah bertam tu. Macam mana dia boleh kenal? Kami tolong kenal. Nama apa ni budak tu? Namanya orang panggil Ibrahim. Ibrahim lah. Ibrahim lah kot. Ayah dia kerja apa? Dah nak tanya. Dia kerja apa? Orang duk abang kata driver. Dia sebut driver tu langsung lemah semangat langsung. Alah, driver. Tak apa. Masa ada lagi. Masak pun tak apa pandai lagi. Nantilah pandai-pandai esok. Tak apa. Tu tak mau macam mana? Tak apalah. Sakat lain, sakat tu dulu. Baliklah ni makcik Timah ni balik rumah. Satu hari jumpa dengan mak ni, hak kata tak apa tu.
Mak ni balik-balik rumah, dia lupa tanya driver apa. Jumpa tu. Allahu Akbar. Nak tanya hari tu pergi rumah tu ni, nak masuk Minang tu ni, nak tanya driver apa. Dengar kata driver kapal terbang. Orang tu mana dia reti sebut pilot. Akhirnya masalah saya tu maknanya tu isu apa? Isunya isu tengok pekerjaan. Allah, masalah sebut-sebut lebar kapal terbang ke, terjun laut, rugi terpacak. Ingatkah lebar lori ke, lebar apa ke, lebar kapal terbang. Orang tua-tua. Jadi kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup ni nak memilih pasangan untuk nak tengok kerja dulu, lingkup. Sebab dia dunia. Nabi suruh tengok akhlak dulu, agama dulu. Maka sebab itu Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, anaknya bernama Fatimah. Anak ulama, tentulah mulia akhlaknya. Tentulah tinggi pribadinya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang tanya pada Imam Ahmad. Maulana Syekh nak tanya. Anak Maulana Syekh tu, Fatimah tu nak berkahwin dengan siapa? Nak bagi kahwin dengan siapa? Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ahmad jawab, rajulin salih. Laki-laki yang salih. Pasal apa Maulana Syekh nak tanya? In ahabbaha akramaha. Kalau dia mengasihi anakku, akramaha, dia muliakan anakku. Wa in baghadaha lam yuzlimha. Tapi kalau dia benci pada anakku, dia tidak menzalim anakku. Itu orang soleh. Kalau dia suka, kalau dia sayang, dia muliakan anak kita. Kalau dia benci, dia tidak menzalim anak kita. Itu orang soleh. Yang duk ada hari ini, masalah Sayyidina Muhammad, waktu dia sayang tak apa, walau dia benci, dia ambil tali pinggang, dia rembah, dia tendang, dia terajang. Ini sebab bukan orang soleh. Jadi sebab itu kita ni soleh ni mengikut dan mengukur kepada dua perkara. Yang pertama agama, yang kedua akhlak. Sebab tu kalau nak masuk Minang, anak kita, orang yang nak masuk Minang tu, kita kena tanya, dia sembahyang ataupun tidak. Dia sembahyang ataupun tak. Banyak orang tak tanya dah tu. Dia tengok bila main-main tu dia kereta, wuish, kerja apa? Kadang-kadang kereta tu sewa ya. Sewa bersedih sewa hak tantu tu. Tang mana tu orang tu sewa aja. Nak kenal kawan tu, main-main keluar dengan spek hitam tarik tu pula. Okey. Jadi nampak kemas lalu. Jadi bila kemas tu jadi jaga. Makna takut kita tu tersalah pilih. Nanti Nabi kata takun fitnatun fil ardi, nanti akan berlaku kerosakan di atas muka bumi. Ya subhanallah. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, bila mana kita berpasang-pasang ni, Tuhan bagi ni masalah Sayyidina pasang-pasangan ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seseorang itu dia akan berkahwin mengikut keturunannya. Ini sunnatullah. Ilmu ni saya dapat daripada Baba S Panjang. Bila mana saya berziarah ke pondok dia bersama dengan sahabat kami Ustaz Fadli YB Petamdeka Ta'ala Sayyidina Muhammad. Waktu sampai ni Baba A ni yang pertama saya tengok pondok dia hebat. Pondok dia mengajar tu masalah Sayyidina Muhammad. Dia tak pakai speaker. Dalam masjid dia tak pakai speaker. Tapi semua tempat orang dengar. Jadi tenang masjid dia. Kalau nak bunyi pun bunyi burung kan. Hal lain dengar suara dia. Dia tak pakai speaker. Tu pelik tau. Pelik lah maknanya zaman lah ni orang banyak mesti pakai speaker. Tak pakai speaker. Anak murid penuh masjid tu, hal belakang pun. Saya bila pilih lewat duduk belakang dengar pengajian dia. Dengar suara dia. Lepas tu
Lepas daripada dia habis mengajar, kami nak jumpa tu, kami tunggu lama sebab tetamu dia ramai. Dan akhlak Ustaz Fadli pula, dia tak minta nak jumpa, dia tunggu. Baba nampak kami mai. Tapi akhlak Ustaz Fadli ni, Musa Sayyidina Muhammad, dia tak pi kejan baba, kami ni nak jumpa pukul berapa. Tunggu. Sehinggalah baba sebenarnya dia ada kuliah lepas maghrib. Akhirnya dia bagi masa kat kami itu tengah jam sebelum maghrib. Jadi bila tengah jam sebelum maghrib tu, Musa Sayyidina Muhammad dia panggil. Yang pertama Musa Sayyidina Muhammad bila panggil bercakap, saya dalam hati saya ni, saya nak tanya tentang keturunan. Baba ni dia boleh scan kita nak apa tu, langsung dia buka maudhu', dia bercakap tentang keturunan. Dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata setiap orang tu kahwin ialah dengan sebab keturunannya sama. Dia buktikan dengan Rasulullah dan Sayyidina Khadijah. Rasulullah dan Sayyidina Khadijah bertemu di Tok Wan yang sama, Abdul Manaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang kahwin ni, subhanallah, dia akan bertemu dengan keturunan yang sama pada Tok Wan yang keberapa tu. Ada seorang sahabat saya, Syarodi. Dia kahwin dengan Ustazah Amirah. Ustazah Amirah tu Arab. Syarodi tu orang Melayu. Lepas tu saya bersama dengan ayah dia. Jadi kita ni, waktu kami duduk Mesir dulu, kami lah pergi Minang, pergi Kenuri, Syekh Rodi ni dia Mesir, Musa Sayyidina Muhammad. Arab tu ya, Arab Mesir. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu dalam hati fikir, jodoh Ustaz Rodi ni dengan Arab. Bila balik-balik sembang dengan ayah dia, ayah kata ayah dia, dulu memang kami keturunan Arab. Waktu hidung lepas tinggi-tinggi. Bertemu macam mana hanya Allah Maha mengetahui, tak tahu. Jadi subhanallah, cerita baba ada satu orang perempuan berkahwin, tak bahagia. Mai jumpa baba. Bila mai jumpa baba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan ni dia sebut, kata dia ni tak bahagialah, apalah, rumah tangga macam mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baba pun bagilah pedoman, bagi panduan sekian. Lepas tu dengar kata bercerai dah. Habis satu maudhu'. Tu dengar kata perempuan tu kahwin lain, kahwin pula. Lepas tu mai pula tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercerita seperti cerita yang pertama, tak bahagia suami dia sekian. Abang pun bagi pandangan, bagi panduan apa semua. Balik perempuan ni Musa ala sayyidina Muhammad, dengar lama lepas tu bercerai lagi. Cerai pula. Lepas tu lama lepas tu dengar kata perempuan ni kahwin pula. Kahwin lagi. Musa ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tengok, lepas tu mai rumah bawa anak. Bila mai rumah bawa anak, kata, kalau macam ni, bahagialah sampai dapat anak tu, bahagialah lah. Abang tanya, soalan Muhammad. Nak tanya, abang kata, isteri nama apa, suami nama apa? Perempuan ni Wan nampak tu, Wan. Abang tanya, suami nama apa? Suami perempuan tersebut nama Wan juga. Wan apa? Bapa yang kata, sebab tu yang dapat anak, sebab tu bahagia, tak ada masalah lah. Tak ada lah bapa, selesai lah. Sebab Wan sama Wan, hari tu tak Wan. Wan ni merujuk kepada isterinya Syarifah, suaminya orang biasa, orang tak ada Wan. Jadi suami ni orang biasa, suami Syarifah, isteri Syarifah,
Suami tak ada sayyid. Kahwin. Bila kahwin, masalah Sayyidina Muhammad dapat anak. Anak tu dibuhuan. Pasal apa nak bagi kekal, ingat juga mana ada juga titih Rasulullah kepada anak ni, sebab maknya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Jadi fahamnya, kalau bahagia sampai anak cucu sebab lepas sama, keturunan lepas sama. Salah sayyidina Muhammad. Baik. Jadi tapi kalau sekerat tengah jalan bercerai pasal keturunan lepas tak sama. Inilah hikmahnya keturunan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, suami sebagai pemimpin kepada rumah tangga. Kemudian suami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam nak membentuk keluarga ni penting. Dia kena tahu pasal apa dia kahwin. Apa tujuan dia kahwin? Kalau semata-mata orang kahwin dia nak kahwin, tak jadi. Kahwin ni tujuannya ialah untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu tujuan yang paling asas sekali. Nak lahirkan keturunan yang baik. Anak-anak yang baik laki-laki, anak-anak yang baik perempuan. Itu tujuan perkahwinan. Tapi kalau ayah tak baik, mak tak baik, tak bolehlah melahirkan keturunan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, kita mesti baik sebelum kahwin. Kita mesti baik sebelum kahwin. Yang perempuan tu baik, yang laki-laki tu pun baik. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua daripada bertemu dengan orang yang pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jaga keturunan, jangan jumpa orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bertemu dengan yang pernah berzina, anak cucu kita akan berzina juga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anak tak berzina, tang cucu zina juga. Na'udzubillah min dzalik. Jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lahirlah insan-insan yang baik daripada pertemuan yang baik, daripada mak yang baik. Sebab tu kata ulama, salahul aba yanfa'ul abna wa in ba'udah. Salahul aba, baik nenek moyang itu memberi manfaat kepada anak cucu, sekalipun jarak di antara nenek moyang dan cucu tu jauh sekali, mungkin beratus tahun, tapi dengan sebab salahul aba, baik nenek moyang akan membaikkan pula cucu-cucu dia. Jadi kita kena jadi baik untuk melahirkan zuriat keturunan yang baik. Taib. Ustaz nak ajak anak-anak semua ni, dia jangan bercinta sebelum berkahwin. Kalau kita bercinta sebelum berkahwin, masalah Sayyidina Muhammad, kita dah mencomotkan zuriat yang kita bakal lahirkan. Anak akan jadi macam tu, kecenderungan kepada benda yang haram. Masalah Sayyidina Muhammad. Jangan duk buat macam laki bini lah. Sebelum kahwin dia laki bini lah. Cuma tak akad nikah lagi. Sana sini, pi sana, pi sini. Rapat mesra lah. Kenal habis luar dalam lah. Jangan. Ini pesan generasi muda Islam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berlaku macam tu, takut lepa berzina awal. No? Sebab itu, mari Ustaz, satu orang main rumah, dia sebut tentang perkara ni. Ustaz terkeluar satu ungkapan. Bahaya zaman lah ni. Bukan sebab isu percayaan tu terlalu tinggi di Malaysia. Soalan sama. Maka Ustaz kata di Malaysia ni masalahnya sebab orang dah pernah bersama sebelum berkahwin. Di Malaysia ni isu cukup dahsyat. Bukti macam mana? Kematian banyak di Malaysia ni.
Sebelum main Covid, main rempit. Rempit tu Allahu Akbar. Tak tahu berapa ribu orang mati sebab rempit. Kalau tak merempit, kemalangan. Di Malaysia ni, kalau kemalangan tinggi. Allah bawa kereta, masalah Sayyidina Muhammad. Banding dengan orang Arab lagi kasar. Tapi Malaysia lagi banyak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila main musim perayaan, dia sudah buat sedarlah, apa-apa. Mati banyak juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Pasal apa? Sebab zina banyak. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sebut dalam hadisnya, ma fashazina fi qaumin illa kathura fihimul maus. Tidak merebak, merata, meviral zina dalam sesuatu kaum, melainkan akan banyak pula berlaku kematian dalam kaum tersebut. Jadi maknanya kalau kita kata Covid ni punya banyak orang mati, berarti apa? Zina banyak. Budak-budak sekolah dah tahu dah, sekolah rendah tu tahu dah perbuatan tu. Macam mana nak pergi sekolah menengah esok, takkan dia umur 12 nak kahwin dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi sekolah menengah. Lagi-lagi hari ni mudah ya, search SEX. Habis. Semua tahu habis. Bahaya. Ni pasal apa yang kawal kita ni? Iman. Betul tak? Kita tahu hukum. Hak ni kata tak boleh. Hak ni yang duk kawal kita. Hak duk luar sana, apa kawal mereka? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni orang tak buka ya. Dulu ni dah viral anak luar nikah tu, orang jumpa di tong sampah, orang tuak di surau masjid, orang lepas dalam tandas. Sebenarnya tak habis, cuma tak buka ya. Anak zina cukup banyak. Di sekolah-sekolah cikgu bagi tahu, nama tak ada bin. Tu anak tak sah taraf. Allahumma salli ala Sayyidina. Banyak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jaga. Tujuan kita kahwin, kita nak melahirkan zuriat yang baik, anak-anak yang soleh. Tapi kalau kita pun tak baik, macam mana kita nak bagi lahirkan anak yang baik? Ayah pun tak semayang. Ni ada cerita dekat kita ni. Mungkin orang yang tak pernah menyelam tak tahu. Ustazah mengajak di sekolah. Bila ngajak di sekolah, Allahumma salli ala Sayyidina, bukan sekolah dekat ni, sekolah sebelum-sebelum ni. Salah Sayyidina Muhammad. Bila musim masuk Ramadan, Ustazah tanya, siapa yang puasa? Puasa ni sebab Ustazah nak bagi duit. 2 kupang, 5 kupang. Angkat tangan. Budak-budak mana dia bohong. Puasa-puasa, hang tak puasa tak angkat tangan. Betul budak-budak ni. Satu budak tu, Ustazah tanya, pasal apa tak puasa? Senyum. Lepas tu mak tak, Ustazah tanya, ayah puasa tak? Tak. Mak? Tak. Oh, nak puasa macam mana? Mak ayah tak puasa. Tu balik lagi makan. Balik tengah hari tu mak masak nasi macam biasa. Bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana nak lahirkan anak yang baik kalau mak ayah pun macam tu? Tak boleh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka letakkan yang pertama, tujuan kerana Allah nak melahirkan anak cucu keturunan yang baik. Okey. Kemudian bila dah kahwin, kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Cuma boleh bercinta ni sebelum kahwin, setelah bertunang. Bertunang ni bertunang bukan bertunang dalam masa kita dah melamar, tapi dengan istiadat orang Melayu dah. Bawa apa? Tapak sirih. Maknanya adat Melayu tu, sebab al-adatu muhakamah, adat kena kira, dia kira hukum. Masyarakat Melayu dia ada adat dia. Ada adat malih, adat perkahwinan, adat pertunangan. Tentu baru boleh bercinta.
Tapi bercinta pun tak boleh sebut yang lagi. Yang nama apa? Tak boleh sebut yang lagi. Tak boleh pun. Darling pun tak boleh lagi. Nak link tak boleh lagi. Cuma link lah internet tu boleh lah. Masalah senama. Okey. Tak boleh. Ustaz dengan ustazah maintain dalam orang kami di Mesir, hak orang lelaki dia panggil ustaz, hak perempuan dipanggil dengan ustazah. Tu masyarakat kami duduk Mesir. Dia tak panggil, maknanya nak panggil kalau yang hak bani ni ustaz, yang banat tu ustazah. Sampai Allahumma salli ala sayyidina bertunang pun masih lagi ustaz ustazah. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu boleh hantar sorat lah. Tapi hantar sorat tak boleh sorat cinta yang menampakkan akhlak jatuh. Faham? Masih lagi berakhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi berakhlak. Pasal kita tak mahu mengotorkan keturunan kita. Siapa-siapa yang buruk sebelum perkahwinan, dia sendiri merosakkan keturunan dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Waktu tu boleh bagi hadiah dah. Waktu tunang. Sebelum tu tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Maknanya masalah sayyidina Muhammad. Bila pasal apa yang dibenarkan oleh syarak boleh bertukar-tukar hadiah? Sebab nak bagi jadi. Sebab bertunang ni, sunat bertunang tak boleh nuri macam nuri kahwin. Ada orang buat kenduri pertunangan macam kenduri kahwin. Kita kata kahwin dah dah baru tunang. Bertunang ni dia kalau buat kenduri pun dia kena sikit-sikit. Dia kena kecil-kecil. Panggil keluarga terdekat. Sakat tu ya. Pasal sebab tunang dia pun tak tahu lagi nak jadi ataupun tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi eloklah tak tahu, eloklah soalan senam. Orang ramai tak tahu lagi. Kalau tak jadi, taklah malu. Tu syarak suruh macam tu. Taib. Jadi subhanallah waktu tu boleh tukar-tukar hadiah dah. Bagi hadiah kat dia bagi hadiah kat kita. Sebab apa? Sebab nak mengikat. Tapi masih lagi menjaga panduan-panduan syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga bila berkahwin, suami ni dalam hati dia nak bentuk isteri dia. Nak bentuk isteri ni, mesti nak bentuk isteri jadi macam dia. Faham tak? Kita ni dah ada peribadi sebagai seorang Islam. Kita nak bentuk isteri dia jadi macam dia. Macam kita. Pasal apa? Sebab orang perempuan ni dia perlu didikkan suami. Orang perempuan ni, masalah saya nak, dicipta daripada rusuk kiri yang bengkok. Kalau nak didik isteri, dia kena begitu halus dan prihatin. Sebab salah bentuk dia patah. Sebab dia dah bengkok. Nak bentuk tu, kalau salah bentuk, pam, bosak habis, tak boleh. Orang perempuan ni dia macam ni lah masalah sinawat. Kata Ustaz Ni'mat dulu, orang perempuan ni kita kenal dia, kita kahwin hari ni, dia bukan stabil punya perangai dia. Orang lelaki ni kalau dia kenal, kalau orang perempuan kenal kita macam tu sampai mati, kita macam tu. Orang lelaki ni tak berlaku-laku macam tu lah. Orang perempuan, kalau kita kenal dia hari ni, duduk dengan dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, bukan semua lagi perangai dia keluar tu. Kadang-kadang keluar perangai baru lepas tu. Macam lain pula. Dulu macam lain. Perempuan ni, masalah sinamat, dia kaya dengan perasaan. Orang perempuan kaya dengan perasaan. Dengan perasaan itulah dia mendidik anak dia. Ni nak nikah satu ilmu dekat orang dekat, bakal ayah. Tapi bukan hari ni lah, nanti. Hari ni lingkup tafis. Salah sinaman. Orang perempuan ni halu baik Allah. Tiba-tiba satu hari dia jadi singa.
Satu hari dia singgah, cengih lah, ya Allah buat jadi macam ni. Kamu akan jumpa lah tu. Pasal apa? Hari tu dia tak stabil. Tak stabil ni bila? Dua situasi. Waktu mai haid ataupun ketika mana mengandung. Faham? Bila mai haid tu sabarlah, buat macam mana perempuan. Kalau tak mai haid tu bukan perempuan. Bila mai haid ni tetap stabil. Diri dia tak stabil. Sabar sat. Waktu tu masalah sinawat. Lepas tu cuba tengok. Lepas tu waktu budak-budak, kamu dah budak mau kan? Kamu tak ada isteri lagi, cuba tengok mak kamu. Waktu dia dalam keadaan biasa, bila main keadaan luar biasa tu, panggil lain sikit. Tu kena-kenai. Bila main mengandung, lagi. Soalan. Derian had tak lalu makan pun nak makan. Dia nak makan hak tu, nak makan hak ni. Orang panggil apa? Mengidam. Kadang-kadang mengidam hak pelik-pelik. Suami kena sabar, kena redha. Soalan Sayyidina Muhammad yang susah-susah. Kadang-kadang dia mengidam apa? Tahu tak? Tayar traktor. Nak pergi tokak. Abang, nak pergi tokak traktor abang. Ni orang cerita. Hai, traktor nak tokak apa? Jangan. Abang nak tokak juga. Bukan berhenti kereta pergi tokak. Ngap sekali. Cukup. Pelik-pelik. Kadang-kadang masalah senang. Kadang-kadang tak boleh suami. Suami dia tu bukan busuk sangat pun. Tak boleh suami. Allahu Akbar. Ni maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Situasi. Okey, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bila mana suami pegang amanah rumah tangga, Allahumma salli ala, kadang-kadang dia nak bentuk ni, tapi payah. Sebab tu peringat kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang orang tu dia berkenan tentang comel. Dia tak baca tentang ilmu ada ke tak ada. Esok ni bila kahwin, dia kata tak apa. Ana nak bentuk dia. Dia sebut tu. Tengok tu ilmu ada ke tak ada, akhlak macam mana ke tu. Tak apa. Ana bentuk dia. Esok dia dah kahwin, dia akan berjumpa. Payah nak bentuk perempuan. Payah. Allahumma salli ala sayyidina. Ada satu orang kawan ustaz. Alim masya-Allah. Kahwin Mesir. Isteri ni kira segi zahir ni tengok Masya Allah, memang solihah lah. Lepas-lepas kahwin, dia heran, bini dia ni sat minta nak gelang, dah minta gelang, nak gelang lagi. Jenuh lah tu duduk mengaji, nak minta jenis tu teruk lah. Pasal apa ni bini ni macam ni. Segi tengok luar ni solihah dah. 1 tahun tu dia nak balik tengok mentua. Balik tengok mak mentua dia, subhanallah, ni gelang daripada sini sampai sini ni. Sabit pun. Faham tak? Perempuan dia ikut mak dia. Dia duk tengok mak dia hari-hari. Terkesan juga dengan tengok mak tu. Sebab tu nak kahwin dengan seseorang kena tengok juga keluarga dia. Faham? Bila kita kahwin dengan mereka, keluarga dia akan terbentuk dengan keluarga tu. Keluarga tu membentuk dia. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bini yang nak ni. Okey. Macam mana cara dia nak pelembut dia ni? Ni doa dia. Allahumma layyin qalbaha kama layyanta li Daud al-hadid. Wahai Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina, lembutkan hatinya seperti mana engkau lembutkan Nabi Allah Daud membentuk besi. Dahsyat. Nabi Allah Daud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Daud dapat melembutkan besi. Nabi Allah Daud membentuk besi tak pakai api. Dia pakai tangan dia. Dia ada ilmu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni diwarisi oleh orang Melayu. Kerih, pernah dengar kerih picit?
Picit ni macam tanah liat tu, kita picit je kan. Macam dengan apa satu lagi hak di sekolah tu, plastisin. Jadi Nabi Allah Daud membentuk besi dengan cara macam tu. Itulah ilmu orang Melayu buat kerih. Kerih ni dia ada malam sekian-sekian, bulan sekian-sekian, hari bulan sekian-sekian, besi akan lembut. Dia sebab tu besi kerih picit tu orang tak buat hari-hari. Setahun satu ya. Faham? Setahun satu. Dia ada ilmu melembutkan besi. Jadi kalau Nabi Allah Daud AS boleh melembutkan besi dengan tangannya, ya Allah, lembutkan hati isteriku seperti mana engkau lembutkan seperti mana Nabi Allah Daud melembutkan besi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana ni? Buat dia ayak. Kaedah buat dia ayak ni, apa segala pun, ni jari telunjuk kita ni. Jari telunjuk ni celuklah ayak. Ayak kena ada lah ni. Celuklah ayak. Bagi tenggelam. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama hadiah Fatihah kat Rasulullah sekali. Yang pertama doa apa-apa mesti dengan Fatihah. Jangan lupa. Sebab tidak ada doa yang paling mustajab melainkan Fatihah. Lepas tu guru kami di Mesir, ulama-ulama Mesir, kalau suruh doa da'watukum ya Syekh, Al-Fatihah. Doa dia Fatihah ya. Amin. Tu ibu segala ilmu, dia ibu segala doa. Fatihah. Baca Fatihah. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, celup. Baca doa ni. Baca doa ni sampai kita rasa puas. Bukan sekat 3 kali, sampai puas. Allahumma layyin qalbaha kama layyanta li Daud al-hadid. Allahumma layyin qalbaha kama layyanta li Daud al-hadid. Sampai kita puas. Lepas tu akhir sekali dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah rabbil alamin. Okey. Jadi subhanallah sallallahu sayyidina Muhammad. Lepas tu sallallahu sayyidina Muhammad, bagi dia minum. Buat pi ayak ada abang, apa ayak ada? Yang minum ya. Ayak apa ni? Ayak doa, ayak macam doa ni. Doa apa? Bagi lembut hati sikit. Kalau dia mau minum, tak mau minum kena. Kalau tak mau minum juga, pandai-pandailah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tua dulu dia buat kopi. Dia buat ayak kopi. Hari tu buat rajin sikit. Hari-hari bini dia buat kopi kita, hari tu buat rajin sikit. Kita baca kopi kat dia. Yang kopi. Pelik bini dia. Macam mana abang hari ni? Tak ada apa, hari ni surprise. Kopi istimewa. Kopi darsa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni doa yang mustajab untuk orang nak melembutkan hati isteri. Mungkin ramai-ramai tanya pula, kalau hati suami pula kerah, mesti dia tanya kan? Okey, tukar. Ka Allahumma layyin qalbahu kama layyanta li Daud al-hadid. Ha tu tukar hu. Allahumma layyin qalbahu kama layyanta li Daud al-hadid. Wahai Tuhan, lembutkan hatinya seperti mana engkau lembutkan Nabi Allah Daud membuat besi. InsyaAllah. Doa ni sangat mustajab. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mustajab doa ni duduk pada hati kita. Sebelum tu saya nak beritahu. Pasal apa kena celup ni? Jari telunjuk dalam ayat. Sebab jari telunjuk ni oratnya sampai ke hati. Dia berbeza jari tengah ni. Jari tengah ni orang dah buat isyarat fak tu, sebab hak ni dia orat yang sampai ke zakar. Kalau jari telunjuk ni masalah saya nama jarinya oratnya sampai ke hati. Sebab tu bila mana kita ucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila kita tahiyat asyhadu alla ilaha illallah kan. Tapi dulu ada salah buat satu Malaysia. Ni tak sesuai. Ni satu ni syarat tauhid. Syarat tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat tauhid ni kita nak mengaku Tuhan di hati kita.
Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana kita baca doa tu, maknanya hati-hati transfer dah di ayat tu, insya-Allah biiznillah. Baik. Qala Allahumma layyin qalbaha kama layyanta li Daudal hadid wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada permintaan hari tu ni, waktu mana kita waktu kita bagi ijazah laqad ja'akum rasulun tu, hari tu ada masalah lain kita kan. Jadi ada permintaan lain daripada yang tak dapat pada hari itu. Jadi saya hari ini bismillahirrahmanirrahim mengijazahkan lagi sekali, iaitu dua ayat yang terakhir daripada surah Taubah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca nak tidur malam 11 kali. Jadi kalau nak tidur pukul 10, baca pukul 10. Nak tidur pukul 11, baca pukul 11. Tak amadai. Nak tidur pukul 10, baca pukul 8. Tak amadai. Nak tidur waktu tu, baca waktu tu. Baca waktu bila? Lepas dah habis baca semua yang kita dah biasa baca, last kali sebelum mengucap, baca 11 kali. InsyaAllah. Seperti mana saya cerita kemarin, Ustaz Alan Senawat, kelebihan dia merawat jasad kita, merawat ruh kita dan merawat minda kita. Bila semua ni dirawat, maka sihatlah kita. Orang ni kalau pun jasad dia sihat, ruhnya tak sihat, tak ada makna. Ataupun kalau jasadnya sihat, minda tak sihat pun tak ada makna. Sihat minda ni bila mana orang tu tak ada stres, orang tu tak ada tension, orang tu tak ada pressure, tak ada tekanan, tu sihat, tenang ya, insya-Allah. Siapa-siapa mengamalkan laqad ja'akum ni, dia tenang setenang-tenangnya, dia sihat sesihat-sihatnya, insya-Allah. Taib. Dia kalau kita amalkan seminggu pun kita dah rasa kesan dia, insya-Allah. Sebab dia kalau macam orang yang kita, kalau kita nak download sesuatu, dia laqad ja'akum ni dia kena buat waktu tidur. Waktu nak tidur pasal apa? Sebabnya dia buang virus. Sakit-sakit dalam tu dia buang. Dia buang bila dah dia buang semua virus, lepas tu dia buat perisian baru, program baru. Kan orang nak download sesuatu kan, orang download, kalau nak download ni program tu panjang, dia tekan lagi, jaga tidur lagi, dah selesai. Tu insya-Allah. Tu kelebihan dia, masalah senama amalkan. Dan amalan ni bagus untuk kita sebabnya kadang-kadang orang tu tidur terpanjang. Jadi bila tidur lama, kenapa tidur lama? Sebab kita tak larat, letih. Nak bangkit tak larat bangkit. Dengan amalan ni insya-Allah Tuhan bagi dia fact. Maknanya kalau amal ni walaupun kita tidur ni dia tak panjang, dia akan cukup-cukup. Mana hak panjang pasal apa? Maksud macam mana? Tidur walaupun 4 jam tapi sangat puas. Sihat lah tu. Kadang-kadang 3, 6 jam, 7 jam tak puas lagi. Tak sihat lah tu. Kadang-kadang tidur lewat. Masalah Sayyidina Muhammad tidur lewat. Pukul 3 baru tidur. Pukul 5:30 tak bangkit. Walaupun tidur tak lama, tapi dia akan rasa puas, akan rasa kuat. InsyaAllah. Ini kelebihan amalan ni, insyaAllah. Lagi satu masalah Sayyidina Muhammad, kelebihan lain. Siapa-siapa nak duduk golongan yang benar di akhir zaman, yang tak duduk dalam kelompok Dajjal, elok mengamalkan amalan ini, insya-Allah. Masalah senang, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya ijazahkan amalan tu untuk menjadi amalan kita bersama, insya-Allah. Amin ya Rabb. Pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada lepas subuh ni ialah yang pertama Nurita binti Omar, yang kedua Haji Jeffrey binti Omar. Semoga Musalla ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga Hajjah Zabidah binti Muhammad Sa'ad. Yang keempat Allahyarham Haji Omar bin Husin. Yang keenam, yang kelima arwah Ibrahim bin Sa'ad, arwah Abdul Karim bin Zakaria, arwah Madun bin Abbas serta Imran sekeluarga daripada Johor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Yang seterusnya yang ke-6, arwah ibu Hajah Cempawan bin Sa'ad dan ayah Haji Abdullah bin Idris, titi Haji Idris Langgar Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-7, Siti Rizat Sulaiman Pakar Dungun, Terengganu. Yang ke-8, arwah Ahmad Sabri, isteri dan anak arwah Hasan dan Putih, arwah Osman Razali Ibrahim dan Syafi'i, arwah Zaki dan Najah Pakar Dungun. Yang 9, Nur Rasidah binti Abdul Samad dan Hafiz Zal bin Zainal Abidin serta anak-anak dari Kota Tinggi Johor. 10, Muhammad Amirul Ipoh. Yang 11, arwah Abdul Aziz bin Ahmad. Yang ke-12, Ana Aisyah binti Yaakob. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-11, Hilyati, tempat tinggal Rawang. 11, Farhanis, Kuala Terengganu. 16, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan suami, anak-anak sihat daripada Sungai Petani Kedah. 17, hamba Allah Ceras Baru 9 Selangor. Yang ke-18, hamba Allah Lawas Sarawak. 19, Salmah Said Johor, Taman Setiawangsa Kuala Lumpur. 20, Nur Effendi Maulud bin Ahmad Saibojaya. 21, arwah Mansur bin Akil, arwah Khatijah Haji Abdullah, arwah Khairuddin Mansur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya ialah Hajah Juridah Muhammad Hajah Juridah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-24, Muhammad Asri bin Musa, Mislina binti Ramli, Larham Musa bin Idris, Cik Sum binti Abdul Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 26, Nur Yohanis binti Kazi Al-Ustaq. 25, Nur Yohanis binti Kazi Al-Ustaq. 26, arwah Mak Fatimah binti Sahad dan mak mentua Dasahimah Abdul Rashid, abah mentua Abdul Rahim Hashim. 27, Maslinah Cik Yusin yang menghadiahkan infak ini untuk Allah, untuk arwah mak, arwah mentua, arwah abah. 28, Nur Aini binti Hashim. 29, Masyitah binti Zainal Abidin, Batu Pahat, Johor. 30, Danisha Baharum. 31, Muhammad Farid Hamdin, Kota Sembarahan, Sarawak. 32, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Ahmad bin Tuan Ismail, Tuan Airil, Tuan Ahmad dan Allah yarham Tuan Ismail Raja Kecil, Puncak Alam. 34, Wan Syahri bin Wan Mahmud, sekeluarga, Kelang, Selangor. 35, hamba Allah sekeluarga, Ceras, Kuala Lumpur. 36, arwah Abah Ahmad bin Mustafa, Siti Fatimah binti Ibrahim, arwah mak, arwah pak mentua Haji Bain bin Jaib, mak mentua Hamisah binti Arsyad. 37, Nur Rashikin Mansur, Ibu Perak. 38, cucu Ibu Muhammad Farid Irfan dan bin Irwin, semoga menjadi anak yang soleh. 39, Junainah binti Kasim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 41, almarhum Haji Katini binti Samikun. 42, Habsah Omar Putra Haik, sempena ulang tahun adik Juliah binti Omar di Singapura. Mak dan mak saudara Kasmah binti Sudin di Muar pada hari ini. Yang 43, Raudah Hasan, Pulau Pinang. 44, Rosmawati Embung, buat Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. 45, Surayahani Abu Bakar, Puchong, Selangor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 46, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nuriala Uki Perdana. 47, hamba Allah, anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Tumpak, Kelantan, itu untuk Abah Muhammad Hashim Abdul Rahman
arwah adik Muhammad Suhaimin Muhammad Hashim. Dan 48 Supiah binti Ujang dan suami Muhammad Syah Paan daripada Kampar Perak. 49 Faridah Muhammad Sulung daripada Danai Alam Shah Alam Selangor. 50 Syarifah Sofiah Al-Andrus Syarifah Radhiyah Al-Jufri Tawau Sabah. 51 hamba Allah Dungun Terengganu. 52 Esah binti Ismail. 53 Nurul Ashikin bin Sulaiman. 54 Julina binti Katiau Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. 55 Hairul Nizam bin Suratin Kempas Lama Johor Bahru. 56 Muhammad Imran sekeluarga Subang Jaya. 56 Mazlina alias Kajang Selangor. 58 Muhammad Afifuddin bin Asyah bin Ahsian. 59 untuk kami berdua Wan Rohana binti Haji Wan Musa dan Nurizam Jamal. 60 hamba Allah daripada Sering Kembangan. 61 Raja Hanizah Hamzah Tampin Negeri Sembilan. 62 hamba Allah Geri yang harap didoakan kepada anak-anak iaitu Nurdini, Nurzara, Muhammad Wahiduddin, Muhammad Waqiyuddin. Dan 62 ialah Kak Ji daripada Jitra. Kita doakan insya-Allah Allah kabulkan semua hajat-hajat para penaja kita, para penginfak masjid, para penyumbang kita. Moga-moga Allah selamatkan iman kita dan iman mereka pada hari yang penuh dengan pancaroba ni insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan kepada semua keluarga-keluarga kita dan kita yang ada sangkut paut dengan sebarang jenis penyakit insya-Allah. Kita harapkan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak cucu kita anak-anak cucu yang baik dan soleh-solehah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memurahkan rezeki kita di dunia, memurahkan rezeki di akhirat esok. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan semua kita ni di dunia dan juga di akhirat. Moga-moga segala-galanya jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita layak untuk berada di dalam syurga Allah pada hari akhirat esok insya-Allah. Moga-moga Allah beri keselamatan pada semua penaja kita di dunia dan diberi keselamatan juga pada saat yang mendepan ini kita akan mendapat ujian yang besar-besar insya-Allah. Kita doakan insya-Allah pada ada anak yang bakal mengambil SPM Allah bagi kejayaan insya-Allah. Moga mereka berjaya di dunia dan mereka berjaya juga di akhirat esok. Kita doakan insya-Allah moga keturunan semua penaja kita, penginfak kita, penyumbang kita akan lahir daripada keturunan daripada para ulama yang besar-besar pada hari depan. Moga-moga Allah akhirkan umur iman kita semua dengan husnul khatimah. Moga kita dapat dalam hidup ini yang terbaik yang dikurniakan oleh Allah pada kita semua insya-Allah. Moga-moga Allah terus memberi rahmat dan melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sampailah ke hujung usia kita insya-Allah. Moga-moga akhir kehidupan kita ialah husnul khatimah dan kita balik bertemu dengan Allah dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah Tuhan kami, kau kabullah permintaan kami ya Allah. Kau kabulkan permintaan kami ya Allah. Kau kabulkan permintaan kami ya Allah. Kau tunaikanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Tunaikanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Tunaikan semua hajat-hajat kami ya Allah. Berilah keberuntungan pada ibu dan ayah kami ya Allah. Kau limpahkanlah ya Allah nikmat rezekimu kepada mereka yang telah kembali kepadamu ya Allah. Kau selamatkanlah keturunan kami ya Allah daripada nifaq ya Allah, daripada kufur ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kejauhkanlah kami daripada keburukan dan kejahatan manusia pada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau pulangkanlah kejahatan yang kami terima kepada mereka balik ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau ampun dosa kami ya Allah. Kau ampun dosa kami ya Allah. Kau bangkitkanlah tahfiz di seluruh negara ini ya Allah, sehingga lahir daripada mereka, daripada tahfiz itu hamba-hambamu yang dekat dengan Engkau ya Allah. Engkau bukalah kepada hati rakyat Malaysia ya Allah untuk menerima iman dan tauhid ya Allah. Kau bukakanlah kepada seluruh rakyat Malaysia ya Allah taufik dan hidayah ya Allah untuk menerima agama Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau bukakanlah kepada seluruh rakyat Malaysia ini ya Allah
keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat ya Allah. Selamatkanlah tanah bumi tercinta ini ya Allah. Jauhkanlah tanah bumi tercinta ini ya Allah daripada segala makanan tipu daya musuh ya Allah. Kau pulangkanlah segala semua tipu daya musuh pada musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau gugurkan kami sebagai syuhada Engkau ya Allah. Kau mempertahankan agama ini pada akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau ampun dosa kami ya Allah. Kau ampun dosa kami ya Allah. Kau jauhkan kami daripada tipu daya manusia ya Allah. Kau jauhkan kami daripada tipu daya iblis dan syaitan ya Allah. Rabbana aftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.